Muhammad, ada laporan menyatakan, ini laporan daripada resort daripada luar negara, menyatakan bahawa negara kita ini tahap keselamatan dia di atas level 2, iaitu dalam ketakutan. Dia menyebut Malaysia, Kuala Lumpur, tetapi dia tidak pula menyebut negara seperti di Afrika, di negara-negara yang ada mati tiap-tiap hari dibunuh. Jadi pada saya, laporan itu terlalu berat sebelah, dan adakah kementerian mengetahui tentang laporan ini? Sebab dianya merupakan laporan yang cuba memburuk-burukkan negara kita dari segi tahap keselamatan dia. Dan seterusnya yang berhormat tadi menyatakan bahawa lonjakan penjenayah di negara ini disebabkan akta ordinan darurat itu telah kita bubarkan. Jadi justru itu langkah-langkah pencegahan yang terperinci rasa saya perlu dilakukan. Dan apakah yang berhormat juga mungkin berpendapat dengan adanya pula cadangan untuk membubar akta hasutan, mungkin penjenayah-penjenayah, penghasut-penghasut yang cuba menghancurkan apa ini, tengok, apabila saya sebut penjenayah penghasut, macam dia terasa. Perdana Menteri kalau cadar. begini yang berhormat, yang bising ini merupakan penjenayah penghasut. This is my flow saya belum habis. Yang bising sangat apa pasal? Yang berhormat berdiri apa pasal? Tunggu dulu, menteri belum bagi, dia bagi saya. Duduk dulu. Saya ingin bertanya kepada menteri, bukan kepada yang berhormat. Kalau yang di sana sebagai penghasut terasa, apa mau buatlah? Siapa makan lada, dia rasa pedaslah. Bermakna pihak polis perlu menilai siapa-siapa mereka ini. Mungkin mereka inilah antara penghasut yang terbesar dalam negara kita yang boleh mewujudkan suasana tegang. Dan apa langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian memastikan penghasut-penghasut ini tidak berleluasa dalam negara kita. Mungkin boleh jawab sekali. Saya akan jawab. Tambah yang berhormat. Tante yang betul. Apa yang dikatakan, saya akan beri. Apa yang dikatakan oleh Kinabatangan itu adalah merupakan laporan yang menentukan kategorinya mengikut cita rasa respondents yang berstruktur. Artinya kriteria survey itu dibuat mengikut cita rasa mereka. Tetapi tidak pernah ada aspek-aspek yang positif diambil kira mengikut acuan kita. Walaupun pihak polis telah mengadakan beberapa langkah dan langkah-langkah positif itu telah menyebabkan penurunan indeks, tetapi masih juga disebutkan bahawa polis tidak bersiap siaga sepenuhnya. Di dalam perkara ini saya bersetuju juga dengan Kinabatangan. Mungkin ada unsur-unsur yang negatif yang datang daripada sana untuk memberikan laporan yang berbeza. Yang berhormat. Bukan daripada sana, daripada dua lah maksud saya. Semula. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya melihat begini, soal jenayah sebagaimana disebut tadi dari sudut indeks satu hal. Ia sangat merisaukan dan membimbangkan rakyat dalam negara kita. Tetapi perkara yang besar dilihat pada hari ini ialah soal penguatkuasaan dan kekurangan anggota untuk mengawal berlakunya pertumbuhan indeks jenayah dalam negara kita. Sebagai contoh, saya ambil Ramadan tahun lepas di kawasan Maran yang melibatkan Felda, Jengker dan seumpamanya. Apabila berlaku peningkatan jenayah yang sangat ketara dan tempoh 1 bulan, lebih daripada 10 ke 15 pecah rumah berlaku. Apabila kita buat report ke balai polis, jawapannya ialah kerana kami kekurangan anggota untuk bertindak, tak mampu untuk bertindak di atas jenayah yang berlaku. Dan mutakhir ini pun kita lihat banyak berlaku kes tembak-menembak dalam negara kita. Jadi Yang Berhormat Menteri, saya melihat ini adalah punca besar, ialah kekurangan anggota untuk bertindak. Tapi yang peliknya, dalam ceramah-ceramah politik bangkang, ramai pula
polis itu datang mengepung dan juga mengawal ceramah tersebut. Jadi saya cadang beginilah, supaya selepas daripada ini kurangkan SB-SB politik tetapi banyakkan anggota-anggota rondaan untuk menyelamatkan jenayah negara kita. Kaitan tu, berkaitan. Soalan dia berkaitan. Yang temelur. Jangan cuba pusingkan isu sebenarnya. Yang setuju tu saya setuju, kurang anggota. Tetapi yang ceramah-ceramah tu lain bidang dia. Jenis macam yang berhormat tu memang kita monitor lama dah. Nak tengok menghasut tak menghasut. Kalau baik, kita tak ada buat apa-apa. Takat ini baiklah. Itu realitinya sekarang. Realitinya sebab menghasut. Okey, duduk dulu. Tengok. Sila. Terima kasih Menteri Tan Sri Dr. Hakikatnya isu keselamatan dan jenayah ini ialah isu bersama. Maknanya pihak kerajaan ataupun perbankan mesti meletakkan agenda untuk mengatasi masalah ini secara bersama. Tidak ada soal politik dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita ada isu-isu dan kes-kes terpencil sahaja, kita jadikan itulah masalah sebenar yang berlaku dalam Kementerian Negeri misalnya. Sebab itu, saya fikir langkah-langkah yang telah dibuat oleh kerajaan, oleh Kementerian Keselamatan Negeri, misalnya menambahkan anggota melalui strategi laut biru kebangsaan, itu antara langkah-langkah yang baik. Cuma Yang Menteri, tadi saya tertarik apabila Yang Berhormat Menteri sebut berkaitan dengan akta darurat tadi. Itu juga antara punca yang menyebabkan keadaan jenayah semakin berluasa apabila kita membebaskan beberapa tahanan yang dulunya mengancam keselamatan negara. Dan saya nak tanya pandangan kerajaan. Apakah kerana itu masalahnya, apakah ada cadangan untuk melihat semula akta-akta ini, memkukuh apa yang ada, ataupun apakah kaedah yang terbaik? Jika tidak ada akta ini, dia mungkin menyusah untuk kita mengambil tindakan sebagainya. Kaitan tu, akta darurat. Tan Sri yang bertua di Berkaitan. bawah strategi. Soalannya berkaitan tu. Akta darurat. Sejauh dulu. Di bawah strategi Lautan Biru Kebangsaan, kita bekerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia, khususnya Tentera Darat, untuk mengadakan rondaan bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia di kawasan hotspot dengan izin. Dan hasilnya, kita dapati bahawa kadar jenayah telah menurun di kawasan-kawasan yang berkenaan. Dan saya fikir langkah-langkah yang harus dilakukan ialah dengan kerjasama pihak berkuasa, umpamanya PJ Utara bercadangkan supaya MPPJ mengadakan BBR ya untuk bersama dengan kita dan juga polis bantuan ya. Itu satu cadangan yang baik, tetapi saya akan jawab apabila tiba masanya. Dan saya merasakan bahawa dalam soal jenayah ini tidak ada soal pembangkang atau soal kerajaan saja. Ini adalah soal bersama semua. Saya fikir pembangkang juga mahu supaya kadar jenayah diturunkan. Kami lebih-lebih lagi. Oleh yang demikian, pada khidmat saya apa yang perlu diberikan ialah kerjasama daripada semua pihak. Tuan-tuan lama dah sedih ni. Kota Baru. Saya melihat bahawa kenaikan ataupun kedudukan jenayah, sama ada jenayah indeks ataupun bukan indeks dalam negara kita ini, salah satu daripada aspek yang menyumbang ke arah ini adalah kerana penjenayah yang menjalani hukuman kemudian mengulangi kegiatan jenayah mereka. Kalau kita tengok di mahkamah, kadang-kadang ada tertuduh yang apabila nak dihukum, kita tengok 10 previous conviction, 20 previous conviction dan sebagainya. Jadi saya rasa ini mungkin juga disebabkan oleh polisi ataupun dasar yang dibuat oleh kementerian, khususnya polis, yang sepatutnya mengambil langkah untuk memulihkan seseorang penjenayah apabila dia dihukum, mungkin tidak berkesan. Sebagai contohnya, mungkin ini disebabkan oleh teknik interogasi ataupun interrogation yang dibuat oleh pihak polis dalam kes-kes jenayah ni, kadang-kadang bukan memberikan keinsafan kepada penjenayah, tetapi turut menyumbang kepada mereka itu lebih memberontak. Sebagai contoh, kalau kes di bawah ataupun perkara di bawah Seksyen 113 Kanun Acara Jenayah Criminal Procedure Code, iaitu caution statement,
Saya boleh katakan kalau Yang Berhormat Menteri boleh tanya ramai peguam di sini dan juga sebelah sana, boleh dikatakan 95% kenyataan beramaran ataupun caution statement yang diambil oleh pihak polis daripada tertuduh dalam lokap, dalam tahanan polis, 95% ditolak oleh mahkamah. Atas alasan interogasi yang dilakukan itu mungkin mempunyai unsur ugutan, paksaan, pujukan dan sebagainya. Jadi saya nak dapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, bagaimana pihak KDN khususnya polis mengadakan teknik untuk ke arah memulihkan penjenayah ini supaya mereka tidak mengulangi kegiatan jenayah mereka. Terima kasih. Tan Sri, yang betul ada dua aspek. Satu ialah aspek penjenayah yang ditahan menjalani hukuman yang melakukan jenayah semula. Oleh yang demikian, saya ingin memberitahu Dewan Yang Mulia ini bahawa langkah-langkah koreksional telah dimulakan. Dan langkah-langkah ini telah dapat mengurangkan kejadian penjenayahan berulang. Saya ambil contoh umpamanya sewaktu saya menjadi Menteri Pertahanan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri ketika itu. Kami telah menubuhkan 5 pusat pemulihan tahanan di 5 buah kamp tentera. Dan kita mengambil 2 kategori OKT ni, orang yang kena tahan ini, banduan-banduan ni yang kita panggil sebagai inmate. Satu, mereka yang mempunyai baki tahanannya kurang daripada 3 tahun. Yang kedua, mereka yang dihukum kurang daripada 3 tahun. Dan langkah-langkah koreksional inilah menyebabkan mereka yang keluar dalam masyarakat 100% tidak mengulangi kesalahan mereka dan tidak masuk ke penjara. Ini langkah yang pertama. Dan soal integrasi, walaupun Yang Berhormat Ketua Baru yang sama-sama naik motor cikal dengan saya menyatakan 95% ditolak oleh mahkamah, langkah-langkah interogasi ini mempunyai SOP tertentu. Dan SOP ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pihak polis untuk mendapat maklumat. Yang Berhormat perlu sedar bahawa mereka yang disyaki melakukan kesalahan itu mempunyai rekod sebelum itu atau telah diikuti sekian lama oleh pihak polis, JSJ khususnya, atau mereka ditangkap di depan halayak atau di depan pihak polis sendiri. Oleh sebab itu, apabila mereka ditahan, pengakuan tidak diperoleh daripada mereka. Oleh sebab itu, jangan hanya melihat dalam aspek undang-undang saja. Yang Berhormat, klarifikasi sedikit. Lihat dari segi aspek bagaimana masyarakat harus diberikan keutamaan untuk dipertahankan, bukan mempertahankan jenayah. Jadi dalam perkara itu, saya fikir Yang Berhormat Menteri sebagai sahabat lama ni, Indah mau kata. Saya akan beri masa. Indah mau kata boleh tak? Saya akan beri masa. Sila duduk dulu. Apa yang ingin saya sebutkan di sini ialah bahawa kes-kes jenayah indeks pada tahun 1912 umpamanya, ya, sebanyak yang telah saya sebutkan tadi memperlihatkan bahawa kes-kes berkenaan didakwa dan mana-mana kes yang mempunyai pembuktian yang diperolehi daripada interrogation proses tadi dengan izin telah dapat berjaya diselesaikan.